Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT telah berfirman, Aku telah memfardukan ke atas umatmu solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktu, maka aku bertanggungjawab untuk masukkannya ke dalam syurga. Sedangkan sesiapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, Aku telah memfardukan ke atas umatmu solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktu, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sedangkan sesiapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku. Hadis Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Hazrat Syakik Balqi rahmatullahi alaihi, seorang ahli sufi dan wali Allah yang masyhur, berkata, kami mencari 5 perkara dan menemui perkara-perkara itu melalui 5 amalan. Pertama, keberkatan rezeki didapati melalui solat duha. Kedua, cahaya dalam kubur didapati melalui solat tahajud. Ketiga, jawapan terhadap soalan mungkar dan nakir didapati melalui membaca Al-Quran. Keempat, mudah melintasi titian sirat didapati melalui berpuasa dan bersedekah. Dan kelima, mendapat naungan di bawah arasy ilahi melalui mengingati Allah dalam keadaan bersunyi diri. Penekanan dan penerangan tentang solat dan kelebihan-kelebihan solat terdapat dalam banyak kitab hadis. Sangat sukar untuk dicatatkan keseluruhan perkara itu. Sebagai usaha untuk mendapat keberkatan, di bawah ini ditulis mahfum beberapa hadis Nabi SAW. Pertama, solat merupakan perintah Allah SWT yang pertama ke atas umatku, dan solatlah yang pertama akan dihisap pada hari kiamat. Kedua, takutilah Allah SWT tentang solat. Takutilah Allah SWT tentang solat. Takutilah Allah SWT tentang solat. Ketiga, solat ada pemisah antara seorang yang beriman dengan syirik. Keempat, solat ialah tanda Islam. Sesiapa yang bersolat dengan khusyuk serta memelihara waktu solat dan perkara-perkara yang disunatkan dalam solat adalah seorang mukmin. Kelima, tidak ada amalan yang difardukan oleh Allah SWT yang lebih afdal daripada iman dan solat. Sekiranya terdapat amalan-amalan yang lebih afdal daripada solat, nescaya Allah SWT akan memerintahkan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan itu. Oleh itu, sepanjang siang dan malam ada malaikat yang rukuk dan ada yang sujud. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallah.